Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Siddiqi bin Haji Ahmad dari Sekolah SMKA Al-Irsyad. Di sebelah saya Ustaz Yusrizal bin Suhaimi dari SMK Permatang Pasiang. Pada hari ini insya-Allah kami berdua akan menyampaikan teknik menjawab soalan bagi mata pelajaran Bahasa Arab Kertas 2. Para pelajar yang dikasihi sekalian, pada hari ini Ustaz ingin menyampaikan teknik menjawab soalan Bahasa Arab Kertas 2. Jadi kita mulakan dengan membaca soalan di muka surat yang pertama dalam modul harapan cemerlang. Soalan dimulakan dengan hadhil waraqatu tahtawi ala arba'ati as'ilah. Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan. Ajib 'anis su'alil awwal watsani wa su'alin wahidin minas su'alis tsalis awir rabi'. Para pelajar dikehendaki menjawab soalan pertama dan soalan yang kedua, dan satu soalan sama ada soalan ketiga atau soalan keempat. Para pelajar yang dikasihi sekalian, kita terus kepada as-su'alul awwal, soalan yang pertama. Soalan pertama ialah soalan berkaitan dengan karangan atau al-insya'. Soalan berkenaan dengan al-insya'. Di soalan al-insya' ini dia ada bidang dia yang tertentu, ada skop yang tertentu, iaitu keagamaan, ekonomi, isu sosial dan kata-kata hikmah. Biasanya soalan-soalan untuk karangan berada dalam skop yang berikut, iaitu keagamaan, ekonomi, isu sosial dan kata-kata hikmah. Ustaz ambil contoh daripada soalan modul harapan cemerlang. Soalan yang pertama, khutwatul madrasah lil muhafazati ala sihhati talabah fil madrasah. Jadi soalan ini berkait dengan isu sosial, iaitu bagaimana pihak sekolah mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesihatan para pelajar di sekolah. Bahagian yang kedua, soalan yang kedua, yang itu ada kaitan dengan ekonomi. Soalannya iaitu ahammiyatu taqaddumil elektroni nahwa hadaratil bilad. Soalan ini membincangkan tentang kepentingan kemajuan elektronik ke arah kemajuan negara. Seterusnya, kata-kata hikmah. Dalam soalan modul harapan cemerlang ada soalan sirrul funun fi tahsinit tabi'ah, kepentingan seni untuk mengindahkan alam semula jadi. Anak-anak yang dikasihi sekalian, jadi itu adalah di antara tajuk-tajuk yang terdapat di dalam soalan al-insya' dalam modul harapan cemerlang, dan Ustaz tunjukkan skop-skopnya yang tertentu. Jadi bagaimanakah caranya anak-anak sekalian dapat menjawab soalan al-insya'? Berikutnya Ustaz ingin mencadangkan beberapa kaedah. Kaedah yang pertama, simple, iaitu pilih satu soalan dan tulis nombor soalan tersebut. Para pelajar dikehendaki membaca soalan-soalan yang diberi, tajuk-tajuk soalan yang diberi, menilai setiap soalan yang diberi. Lepas itu pelajar pilihlah satu soalan yang para pelajar rasa dia boleh jawab, dan seterusnya tulis nombor soalan tersebut. Yang kedua, pastikan
Semasa menjawab soalan, pastikan bilangan perkataan 150 patah perkataan. Bilangan perkataan 150 patah perkataan. Itu adalah bilangan yang terbaik untuk menulis karangan. Sekiranya para pelajar tidak dapat menulis sehingga 150 patah perkataan, kemungkinan para pelajar boleh usaha mencapai sekurang-kurangnya 110 patah perkataan. Itu adalah sekurang-kurangnya yang Ustaz cadangkanlah apabila para pelajar menulis karangan. Antara 110 dan yang terbaiknya ialah para pelajar usaha bagi dapat 150 patah perkataan. Dan yang ketiga, pastikan semasa menulis karangan tersebut kita ada rukun-rukunnya, iaitu bermula dengan muqaddimah, permulaan. Selepas itu diikuti dengan isi-isi penting tajuk karangan tersebut, 3 isi penting, dan akhirnya kita tutup karangan tersebut dengan penutup. Ada 3 rukun ini, ada muqaddimahnya, ada isi dan 3 isi, dan akhir sekali ada penutup. 3 perkara ini mesti ada, kerana ia akan dapat membantu para pelajar mencapai had bilangan perkataan 150. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sekarang Ustaz bagi contoh yang para pelajar boleh lihat sendiri. Soalan model yang pertama yang ada pada para pelajar sekalian. Soalannya bermula dengan hadhil waraqatu tahtawi ala arba'ati as'ilah ajib 'ani as-su'alil awwal was-su'alil tsani thumma ikhtar su'alan wahidan faqat min as-su'alil tsalis was-su'alil rabi'. Dan kita terus kepada bahagian insya. As-su'alul awwal uktub fi wahidin faqat min al-mawdu'atil atiyah bihaitsu la yaqillu adadu kalimatihi an 150 kalimah. Dia soalannya jelas, tulis satu sahaja, tulis satu tajuk daripada tajuk-tajuk yang diberi, tidak kurang, la yaqillu adadu kalimatihi, tidak kurang dari 150 patah perkataan. Jadi tulis satu tajuk sahaja dan bilangannya yang terbaik yang Ustaz kata tadi 150 patah perkataan. Dan para pelajar akan diberi pilihan berdasarkan soalan ini. Para pelajar akan diberi 5 tajuk. Dan soalan-soalan SPM yang tahun-tahun lepas pun begitulah. Dia hanya ada 5 soalan sahaja. Dan daripada 5 soalan ini, contoh Ustaz baca soalan yang pertama, al-muamalatul hasanah baina asy-sya'bi fi Malaysia. Yang kedua, al-khutbah ahammiyatu taqaddum al-elektroni nahwa hadaratil bilad. 3, qadiyatu idmanil mukhaddarat fi asril aulamah. 4, khutuwatul madrasah lil muhafazati ala sihhati talabati fil madrasah. 5, qaulul hakim sirrul funun fi tahsinit tabi'ah. Ada 5 tajuk karangan. Pelajar boleh pilih salah satu daripada 5 tajuk ini dan merangka untuk menulis karangan. Seterusnya, para pelajar sekalian, semasa menulis karangan ini, terkadang teks kefahaman yang diberi dalam soalan yang sama, iaitu yang datang selepas soalan insya', terkadang soalan teks kefahaman itu boleh digunakan untuk menambah isi-isi penting dalam karangan kita. Jadi pesanan Ustaz,
petikan teks kefahaman yang disalin. Jika perlu perubahan, pastikan para pelajar ubah struktur ayat yang ada untuk menjadikan seolah-olah teks kefahaman tersebut adalah hasil daripada karangan para pelajar sekalian. Maknanya tidak menjadi satu kesalahan sekiranya teks kefahaman yang para pelajar lihat boleh digunakan untuk menguatkan karangan yang para pelajar buat. Seterusnya, nombor 5. Semasa menulis karangan, semasa menulis insya, pastikan para pelajar sekalian selang sebaris. Dalam setiap baris, tulis satu baris, lepas tu selang, sambung pula baris yang berikutnya, selang, lepas tu sambung baris berikutnya sehingga habis apa yang pelajar nak tulis dalam perenggan tersebut. Kenapa kita buat begitu? Tujuan kita selang sebaris semasa kita menulis dalam perenggan-perenggan karangan yang kita tulis itu adalah supaya sekiranya semasa kita lihat semula karangan yang kita tulis tersebut, kita tengok ada perkataan, ada kalimah, ada kesilapan dari segi ejaan, imla, dari segi tata bahasanya, nahu, sorof, maka kita dapat betulkan kesalahan itu dengan cantik. Maksudnya kita potong kesalahan tersebut dan kita tulis di atas perkataan yang kita telah lakukan kesilapan. Itulah sebab para pelajar perlu tulis karangan dalam satu perenggan itu, pastikan ia berselang. Dan yang keenam, semasa menulis karangan itu, pastikan para pelajar ada perenggan. Mana kalau dari apa yang Ustaz beri dari awal tadi, Ustaz cadangkan sekurang-kurangnya ada 5 perenggan. Mula dengan mukaddimah 1 perenggan, diikuti dengan isi pertama, isi kedua, isi ketiga, dan penutup 5 perenggan. Para pelajar sekalian, ini Ustaz sertakan contoh petikan yang ada di dalam soalan kefahaman. Jadi begitulah dalam peperiksaan SPM sebenar, ada petikan yang diberi. Sekiranya petikan tersebut sesuai, maka para pelajar boleh gunakan petikan tersebut. Jadi kita pindah kepada slide yang berikutnya. Para pelajar, Ustaz nak minta para pelajar elakkan perkara-perkara berikut semasa menulis karangan. Yang pertama, pastikan karangan tidak terlalu pendek sehingga karangan tersebut kalau kita tengok bilangan tidak sampai 50 patah perkataan. Yang kedua, pastikan semasa menulis karangan tersebut tidak keluar daripada tajuk yang para pelajar pilih. Para pelajar pilih tajuk, baca bagi faham tajuk tersebut dan kemudian buat catatan isi-isi yang sesuai untuk tajuk tersebut. Kerana kalau tidak, para pelajar tidak akan mendapat markah yang pelajar inginkan daripada karangan tersebut. Pastikan karangan tidak keluar tajuk. Seterusnya, para pelajar dikasihi sekalian, di antara kesalahan-kesalahan yang Ustaz dapati semasa Ustaz menyemak karangan-karangan para pelajar, Ustaz dapati beberapa perkara yang telah dilakukan, iaitu yang pertamanya, idea atau isi yang ingin disampaikan, oleh para pelajar tidak dapat difahami oleh guru. Guru yang menyemak tidak memahami apa yang ingin disampaikan oleh para pelajar. Sekiranya perenggan tersebut para pelajar tulis dan guru tidak dapat faham, maka perenggan tersebut tidak diambil kira.
markah untuk isi tidak ada. Seterusnya, dicampurkan dengan bahasa Melayu. Terkadang Ustaz dapati ada juga para pelajar semasa menulis karangan, mungkin dia terlupa beberapa perkataan, beberapa kalimat, maka diselitkan dengan perkataan dalam bahasa Melayu. Sesungguhnya para guru yang menyemak dapat mengesan perkara tersebut. Jadi Ustaz nasihatkan para pelajar jangan sama sekali meletakkan perkataan bahasa Melayu yang bertulisan Jawi. Para pelajar tidak perlu letakkan tulisan bahasa Melayu dalam karangan. Kerana sekiranya pelajar masukkan perkataan bahasa Melayu, maka perenggan atau ayat tersebut tidak diambil kira. Ayat tersebut tidak diambil kira. Ketiga, ejaan perkataan atau imla'. Pastikan para pelajar memerhati tulisan atau kalimat-kalimat yang para pelajar tulis. Selepas tulis satu karangan, ulang balik, murajaah balik, nilai balik, tengok perkataan-perkataan yang ditulis. Perkataan-perkataan yang mudah seperti contohnya at-talib, pelajar, alif lam ta alif lam ba, talib. Jangan tinggalkan alif lam ta lam ba. Jadi perkataan-perkataan yang mudah itu al-madrasah, at-talib, as-salam, ejaan-ejaannya pastikan betul. Perkataan-perkataan yang mudah, pastikan tidak berlaku kesilapan. Dan seterusnya, dalam bahagian nahwu sorof, para pelajar dinasihatkan supaya berhati-hati semasa menulis. Pastikan muannas, muzakkar, jamak, mufrad, musanna, perkara tersebut para pelajar tengok dan pastikan tidak ada sebarang kesalahan. Seterusnya, para pelajar yang dikasihi sekalian, semasa kita melihat soalan, kadang-kadang para pelajar akan dapati beberapa soalan dalam soalan karangan itu ada yang memerlukan format tertentu. Ada yang memerlukan format tertentu. Contohnya, Ustaz nak bagi tahu, khutbah atau syarahan, surat rasmi, laporan. Ini yang biasa yang masuk dalam peperiksaan lah. Khutbah atau syarahan. Yang kedua, surat rasmi. Yang ketiga, laporan. Ketiga-tiga bentuk soalan ini ada formatnya. Dan format ini para pelajar boleh tekuni atau fahami daripada pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi dalam pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pelajar dah belajar bagaimana untuk menulis surat rasmi, begitu juga laporan. Maka kita pindahkan maklumat yang ada pada kita itu, ubah ke dalam bahasa Arab. Jadi Ustaz ingin bagi contoh bagaimana para pelajar nak tulis karangan berformat. Kita lihat yang pertama, soalan khutbah atau syarahan. Ini contoh yang Ustaz boleh bagi lah. Mulakan khutbah kita dengan memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita teruskan dengan mengucapkan terima kasih, syukran li ra'isil jalsah, kepada pengerusi majlis. Kemudian as-sayyid mudirul madrasah, kita tujukan kepada tuan pengetua.
al-asatizatul a'izza wal ustazatul a'izza azizat, guru-guru kita. Thumma zumala waz-zamilat al-ahibba, kemudian rakan-rakan yang dikasihi. Ini contoh kita nak mulakan karangan bentuk syarahan. Seterusnya kita ikuti dengan aqifu amama hadaratikum, saya berdiri di hadapan tuan-tuan sekalian, liulqiya khutbatan wajizatan, untuk menyampaikan satu khutbah yang ringkas, tahtal mawdu', di bawah tajuk ahammiyatut taqaddumil elektroni nahwa hadaratil bilad. Itu pembukaannya. Kemudian untuk masuk isi, kita mulakan dulu dengan ayyuhal hadirun wal hadirat, sidang hadirin dan hadirat. Mana setiap isi yang kita sampaikan nanti, kita mulakan dengan ayyuhal hadirun wal hadirat, ayyuhal hadirun wal hadirat. Ketiga isi atau 4 isi, mana kita mulakan sebelum isi itu ayyuhal hadiruna wal hadirat, ayyuhal hadiruna wal hadirat. Dan kita tutuplah dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah penutupnya. Yang ini Ustaz bagi flow atau bentuk karangan berformat di bawah tajuk al-khutbah. Untuk surat rasmi. Surat rasmi pula, mana kalau bahasa Melayu kita tulis sebelah kiri kita, untuk bahasa Arab kita mulakan di sebelah kanan kita. Al-ismul mursil tu maknanya nama kita. Nama kita, lepas tu kepada siapa? Di bawah tu ada pihak yang menerima. Al-ismu al-mursal ilaihi. Di atas sekali nama kita, diikuti dengan nama penerima surat tersebut, dan di hujung sebelah kiri kita tarikh surat itu ditulis. Bawahnya kita tulis tajuk surat rasmi tersebut, al-mawdu', iaitu tulislah tajuk kepada surat rasmi tersebut. Kita mulakan dengan nama kita, diikuti dengan nama penerima surat, sebelah kiri kita tulis tarikh, dan di bawah tarikh tersebut kita tulis pula al-mawdu', iaitu tajuk surat rasmi. Seterusnya kita akan berikanlah isi-isi yang ingin kita sampaikan, idea-idea yang ingin kita sampaikan. Mungkin ada 3, mungkin ada 4 isi, mungkin 3, mungkin 4. Dan kita tutupkan surat rasmi itu dengan contoh yang Ustaz bagi, wa akhiran taqabbalu minni fa'iqal ihtiram, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir kata, terimalah ucapan penghormatan daripada saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup yang tu surat ni. Dan di bawah pula al-mukhlis, nama kita. Al-mukhlis yang benar, nama kita. Okey, itu adalah bentuk format untuk surat rasmi. Format yang kedua. Kita pergi pula kepada contoh format yang ketiga, iaitu karangan berbentuk laporan. Kita mulakan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu diikuti dengan at-taqriru an. Taqrir itu maknanya laporan. Taqrir an, pada apa dia? Kita tengok pada soalan yang diberi. Maka kita ambil daripada soalan itu laporan tentang apa? Ar-rihlah al-ilmiyah ila Kuala Lumpur. Contoh, at-taqrir 'ani rihlatil ilmiyah ila Kuala Lumpur. Laporan
tentang lawatan ke Kuala Lumpur. Seterusnya kita tulislah laporan kita, tulis semua apa yang ingin kita sampaikan tentang laporan tersebut, sehinggalah sampai ke hujungnya. Maka kita tutupkan laporan kita itu dengan kata-kata kita di bawah itu, a'adda taqrir, penyedia laporan. A'adda at-taqrir, penyedia laporan. Nama kita, al-ismu tu, tulislah nama kita, dan di bawah nama itu berilah jawatan. Tulis jawatan kita. Mungkin sebagai setiausaha Persatuan Bahasa Arab, Sekretariat Nadi Al-Lughatil Arabiyah. Dan di sebelah ada taqrir itu kita tulislah tarikh kita tulis laporan tersebut. Baik, para pelajar yang dikasihi sekalian, itulah 3 bentuk soalan berformat yang boleh Ustaz sampaikan, iaitu karangan berbentuk khutbah atau syarahan, yang keduanya surat rasmi, dan yang ketiga karangan berbentuk laporan. Selesai bahagian yang pertama, iaitu bahagian karangan. Karangan dengan 30 markah. Dan ingin Ustaz tekankan di sini, karangan-karangan yang berada yang dipelajari di sekolah, yang dijual dalam buku-buku karangan, atau karangan-karangan tersebut, kalau para pelajar ada masa dan dengan bimbingan daripada guru-guru di sekolah, para pelajar boleh membaca, menilai, membaca dengan para guru dan menilai karangan tersebut. Sekiranya baik karangan tersebut, cuba para pelajar hafal untuk memudahkan para pelajar menulis pada hari peperiksaan nanti. Karena hafazan itu, dia akan menyebabkan kita ada perkataan yang banyak di dalam minda kita, di dalam pengetahuan kita. Maka apabila kita bertemu dengan soalan-soalan dalam peperiksaan, insya-Allah perkataan-perkataan tersebut akan hadir. Kita dapat tulis karangan dengan baik. Baik, seterusnya kita lihat kepada bahagian yang kedua, iaitu berkenaan dengan kefahaman. Soalan kefahaman. Para pelajar yang dikasihi sekalian, untuk menjawab soalan kefahaman, sila baca petikan yang diberi. Baca petikan yang diberi, baca sekali, baca 2 kali, baca 3 kali. Baca bagi faham. Baca bagi faham teks yang ada, supaya para pelajar dapat menjawab soalan-soalan kefahaman. Penting, kerana apabila kita baca, kita faham, nanti kita tengok pula soalan di bawah nanti, maka kita dengan mudahnya dapat mencari jawapan yang tepat. Jadi Ustaz pada hari ini ingin membantu para pelajar sekalian untuk menjawab soalan-soalan kefahaman. Kaedah menjawab soalan kefahaman. Yang pertama, setiap jawapan perlu ada muqaddimah al-ijabah. Setiap jawapan perlu ada muqaddimah. Muqaddimah ini iaitu kita ambil jawapan, kita mulakan jawapan dengan mengambil sebahagian soalan tersebut. Setiap jawapan perlu ada muqaddimah al-ijabah. Muqaddimah al-ijabah ini ada pada soalan. Para pelajar perlu ambil daripada soalan tersebut untuk mulakan jawapan pelajar. Yang kedua, jawapan soalan 1 sehingga 6
berada dalam turutan dalam petikan. Keadaan ini adalah biasa. Kalau para pelajar asri menjawab soalan kefahaman, para pelajar akan dapati soalan nombor 1 akan berada di bahagian terdahulu sama ada perenggan pertama, dan diikutilah dengan soalan kedua dalam ayat-ayat yang berikutnya, soalan ketiga, soalan keempat, kelima dan keenam. Biasanya macam tu. Jawapannya kita akan dapati berturutan di dalam petikan. Seterusnya, soalan nombor 6 mempunyai sedikit unsur kebat. Soalan nombor 6, dia nak kita fikir daripada petikan itu sikit. Dia nak kita usaha sikit untuk memahami dan menjawab soalan yang keenam. Soalan keempat, bahagian kaedah yang keempat, soalan nombor 7. Soalan nombor 7 dia berkaitan dengan tajuk-tajuk balaghah yang kita pelajari. Soalan nombor 7 sudah pasti dia berkaitan dengan tajuk-tajuk ilmu balaghah yang para pelajar pelajari. Para pelajar yang dikasihi sekalian, ini Ustaz bagi contoh jawapan untuk modul yang pertama. Ustaz bagi jawapan berdasarkan kepada soalan kefahaman yang pertama. Jawapannya yang pertama, para pelajar boleh semak jawapan tersebut daripada berdasarkan modul yang ada pada para pelajar sekalian, modul harapan cemerlang. Kita ambil mukadimah daripada soalan, iaitu yang bertanda merah itu. Ustaz ambil daripada mukadimah daripada soalan, iaitu at-teknologia al-hadithatu hiya. Ini mukadimah dia. Inilah mukadimah al-ijabah. Mukadimah al-ijabah ini ada di dalam soalan. Kita perlu sertakan. Jadi nombor 1, mulakan at-teknologia al-hadithatu hiya taqniyatun hadithatun, sehinggalah ayat itu sampai ke wasailil muwasalat. Jawapannya banyak tu. Pelajar cari, tengok, dah pelajar dah buat dah. Tengok, mulakan dengan mukadimah at-teknologia al-hadithah hiya, lepas tu ambil daripada petikan, salin sampailah kepada al-muwasalat. Soalan nombor 2 yang berwarna merah tu juga ialah muqaddimah al-ijabah. Ambil daripada soalan juga. Mahasin teknologi al-hadithah. Mahasin teknologi al-hadithah annaha tusa'iduna kathiran fi taysiri a'malina hatta tusbiha asra'a min qablu. Hatta tusbiha asra'a min qablu. Jadi dalam soalan nombor 2 ni, jawapannya mesti mulakan dengan muqaddimah al-ijabah, iaitu mahasin teknologi al-hadithah, kemudian ambil daripada petikan annaha tusa'iduna kathiran fi taysiri a'malina hatta tusbiha asra'a min qablu. Itu jawapan untuk soalan nombor 2. Untuk soalan nombor 3, muqaddimah al-ijabahnya ambil tusahimu at-teknologi al-hadithah fi majali, ambil daripada jawab petikan as-siyasah wal iqtisadiyah wal ijtima'iyah. Yang berwarna merah itu adalah daripada soalan. Muqaddimah al-ijabah tusahimu at-teknologi al-hadithah fi majali as-siyasah wal iqtisadiyah wal ijtima'iyah. Slide seterusnya.
Soalan nombor 4, kita mulakan dengan mengambil daripada soalan. Ini jawapannya. Ambil daripada soalan, iaitu tuaddi at-teknologia al-hadithatu ila dararin fil mujtama'i. Kita sambung dengan ambil daripada petikan kefahaman di atas. Bintisharil inhilalil khuluqi لدى الشباب تأثرهم بالعناصر السلبية من الخارج. Soalan nombor 5, jawapannya kita ambil daripada soalan yang berwarna merah, itu Muqaddimah al-Ijabah. Dararut teknologia al-hadithah fil bi'ati huwa tam'ul muqawilina li bina'i mabanin kathiratin jarian wara'al arbahit ta'ilah. Jadi yang warna hitam itu adalah jawapan yang kita ambil daripada petikan kefahaman. Soalan nombor 6, kita ambil sebahagiannya untuk jadi muqaddimah, iaitu mawqifuna fi istikhdami teknologia al-hadithah huwa maqbulun law istakhdamnaha istikhdaman ijabiyan wa marfudun idza istakhdamnaha istikhdaman salbiyan. Dan soalan yang terakhir, yang ke-7 dalam modul yang pertama ni, al-wajh al-balaghi huwa al-uslub al-insya'i at-talabi. Al-wajh al-balaghi huwa al-uslub al-insya'i at-talabi. Itu adalah jawapan-jawapan yang Ustaz boleh berikan kepada para pelajar untuk soalan kefahaman modul yang pertama. Para pelajar sekalian, jawapan yang diberi mesti menepati kehendak soalan. Jawapan yang diberi mesti menepati kehendak soalan, di mana para pelajar tidak dibenarkan untuk menjawab lebih daripada kehendak soalan ataupun kurang. Dan kita tengok contoh soalan dalam modul yang berikutnya. Soalan yang pertama, fi ayyi sanatin nalat Malaysia istiqlalaha? Fi ayyi sanatin nalat Malaysia istiqlalaha? Jadi yang berwarna merah itu, nalat Malaysia istiqlalaha fi sanati 1957. Kita ambil daripada soalan untuk jadi muqaddimah al-ijabah, nalat Malaysia istiqlalaha fi sanati, itu bubuhlah tahun dia. Soalan nombor 2 pula, uzkur salasatan minal masyari'il kubra allati anjazaha rijalud dawlati fi taqaddumi bilad. Soalan berkehendakkan kita menyatakan 3 projek yang besar yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin negara. Kita ambil daripada Muqaddimah al-Ijabah. Salasatan tadi baca dengan salasatun. Salasatun minal masyari'il kubra allati anjazha rijalud dawlati fi taqaddumil bilad. Dan kita ambil daripada soalan untuk jadi Muqaddimah al-Ijabah. Kemudian kita ambil daripada petikan kefahaman, Burju Petronas at-Taw'am min a'la bunyanin fil alam wa insya' syarikah as-sayyara al-wataniyah litawzi'an wa i'adatu tanzimil khutut al-jawiyah al-maliziyah lit-tayran. Baik, kita ke slide yang seterusnya. Para pelajar, elakkan daripada melakukan perkara-perkara berikut. Yang pertamanya, kesalahan nahu, tata bahasa. Yang keduanya, jawapan yang tidak ada muqaddimah. Yang ketiga, jawapan melebihi atau kurang dari kehendak soalan.
Contoh soalan dan jawapan soalan ketiga. Ma faidatu iqamati manatiq sinaiyah fil bilad? Ustaz bagi yang mula ni adalah contoh jawapan yang tidak lengkap. Para pelajar, sekiranya para pelajar ambil terus jawapan dari petikan tutihu furusal amal al-mutawaffirah lil muwatinin. Jawapan ini sebenarnya tiada muqaddimah. Jawapan tiada muqaddimah. Tidak ada muqaddimah, iaitu para pelajar tidak ambil daripada soalan. Kalau ambil, makna terus ambil dari petikan, letak jawapannya betul, tetapi muqaddimah tidak ada, maka markah akan dipotong. Jawapan yang sebenarnya macam mana? Kita ambil daripada soalan faidatu iqamati manatiq sinaiyah fil bilad tutihu furusal amal al-mutawaffirah lil muwatinin. Pastikan para pelajar ambil muqaddimah jawapan. Soalan keempat, limadha tuqaddimu dawlatu an-nizam at-ta'limi li kulli min abna'i asy-sya'bi? Sekiranya pelajar ambil jawapan terus dia petikan, wal hirsan 'ala at-tadamun al-ijtima'i tuqaddimu dawlatu an-nizam at-ta'limi al-'ali wal mihani li kulli min abna'il watan min muta'addidil a'raq. Sekiranya para pelajar terus salin daripada petikan, maka para pelajar akan dapati tidak ada di dalam jawapan tersebut muqaddimahnya. Muqaddimah tidak sempurna, tidak diambil daripada soalan. Dan petikan, apabila pelajar ambil terus daripada petikan tanpa membuat sebarang pindaan, maka akan berlakulah sedikit kesilapan. Baik, kita tengok jawapan yang sepatutnya macam mana. Kita ambil daripada soalan tuqaddimu dawlatu an-nizam at-ta'limi li kulli min abna'i asy-sya'bi. Lepas tu sambung dengan daripada soalan li hirsin 'ala at-tadamun al-ijtima'i min muta'addidil a'raq. Li hirsin 'ala at-tadamun al-ijtima'i min muta'addidil a'raq. Apa akan jadi sekiranya para pelajar tidak ambil daripada soalan sebagai muqaddimah jawapan, markah akan dipotong. Begitu juga sekiranya para pelajar terus ambil salin daripada petikan tanpa memerhatikan sekiranya ada pengulangan perkataan, begitu juga para pelajar akan dipotong markah. Seterusnya soalan kelima. Mas sababu fi taqaddumil watani li biladina Malaysia? Sekiranya para pelajar jawab macam ni. As-sababu fi taqaddumil watani li biladina Malaysia. Okey, cantik dah di situ. Muqaddimah ijabah ada. Kemudian para pelajar salin saja daripada soalan. Fa taqaddumul biladi in ba'atha min syu'urin watani bil wahdah wal fakhri biha. Apa jadi? Jawapan melebihi kehendak soalan. Perkataan yang sama telah berulang di situ, iaitu fataqaddumul biladi. Sepatutnya jawapan seperti berikut. As-sababu fi taqaddumil watani li biladina Malaysia in ba'atha min syu'urin watani bil wahdati wal fakhri biha. Itu adalah jawapan yang sepatutnya untuk mendapat markah penuh. Soalan nombor 6. 5. Ushtiharat Malaysia baina duwalin Asiawiyyah. Jawapan sekiranya para pelajar tulis macam ni. Ushtiharat Malaysia baina duwalin Asiawiyyah wa qad barazat Malaysia fi sanawatil akhirah kadawlatin Asiyawiyyatin nahidatin ala iddati as'udatin iqtisadiyan wa ilmiyan wa ma'nawiyan. Sekiranya para pelajar salin saja daripada petikan, kita akan dapati jawapan melebihi kehendak soalan. Ada pengulangan di situ. Dan kita akan dapati kekurangan. Kita tengok, kita mulakan dengan mengambil daripada soalan. Ushtuhirat Malaysia
baina duwalin Asiyawiyah, itu adalah muqaddimah al-ijabah dia. Oleh kerana soalan mula dengan 5, maka jawapannya kita kena ada kerana juga. Maka yang sesuai di sini ialah li'annaha qad barazat fi sanawatil akhirah kadawlatin asiyawiyatin nahidatin ala iddati as'adatin iktisadiyan wa ilmiyan wa ma'nawiyan. Baik, kita teruskan slide yang berikutnya. Soalan ke-7, soalan berkaitan dengan balaghah. Uzkur al-wajh al-balaghi fil ibarah allati tahtaha khattun. Sekiranya para pelajar jawab macam ni, al-wajh al-balaghi fil ibarah hiya al-uslubul khabari, maka di situ telah berlaku satu kesalahan, iaitu kesalahan nahu. Jawapannya sepatutnya al-wajhul balaghi fil ibarati huwa al-uslubul khabari, ataupun al-wajhul balaghi fil ibarah al-uslubul khabari. Kita teruskan kepada bahagian berikutnya, iaitu al-fiqrah al-qasirah, karangan pendek. Macam mana kita nak jawab karangan pendek? Kaedah menjawab, mulakan dengan beri salam, diikuti dengan seru penerima surat tersebut atau karangan pendek tersebut. Pastikan para pelajar menggunakan ayat-ayat dalam soalan. Ubah kata ganti nama awak menjadi saya, dan pastikan para pelajar tahu tujuan penulisan karangan pendek tersebut. Mari kita tengok soalannya. Uktub fiqratan qasiratan haitsu la yaqillu adadu kalimatiha an 30 kalimah musta'inan bitawjihatil atiyah. Sila tulis satu karangan pendek tidak kurang bilangan perkataan daripada 30 patah perkataan berdasarkan arahan berikut. Mari kita tengok soalan dalam modul. Ahda ilaika zamiluka hadiyatan bimunasabati najahika fil imtihanin nihai bitaqdiri mumtaz. Uktub bitaqatan tashkuruhu ala hadhihi alhadiyah wa tushajji'uhu 'ala al-ijtihad wal jiddi fi ad-dirasah. Ini adalah soalannya. Ustaz bagi contoh jawapan. Berdasarkan kepada tadi, mulakan dengan salam, Assalamualaikum, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah penerimanya? Akhi, saudara kita yang memberi hadiah, zamil tu. Maka kita mulakan ya akhil aziz. Lepas tu kita teruskan dengan sedikit pembuka bicara. Kaifa haluka, ana fi sihhatin jayyidatin ma'a usrati. Lepas tu kita tengok apa tujuan kita tulis ini. Aktubu hadhil bitaqah li ashkuraka 'ala al-hadiyah ahdaita ilayya bimunasabati najahi fil imtihanin nihai bitaqdir mumtaz, syukran jazilan. Tengok, kita ambil daripada soalan, aktubu hadhil bitaqah li ashkuraka. Dalam soalan minta kita tulis tashkuruhu, maka kita jawab dengan li ashkuraka. Ala hadhil hadiyah, kita jawab ala al hadiyah. Ahdaita, kita ambil dari fi'il ahda yang di permulaan tu, ahda, kita ubah ahdaita ilaika menjadi ilayya. Li ashkuraka 'ala al-hadiyati ahdaita ilayya. Lepas tu kita ambil daripada soalan juga bimunasabati najahi. Najahika berubah menjadi najahi fil imtihan an-nihai bitaqdir mumtaz. Lepas tu masukkan, selitkan ucapan terima kasih, syukran jazilan. Okey, itu. Dan kita teruskan lagi dengan
kita mesti sertakan dengan perasaan kita, harapan kita, doa dan salam penutup, dan pastikan bilangan perkataan tidak kurang daripada 30 patah perkataan. Jadi sambungan daripada surat pendek tadi ini, kita tulis apa? Perasaan kita, ana masrurun bil hadiyah, saya gembira. Wa alayka bil ijtihad wal jiddi fid dirasah lin najahil bahir fil imtihan. Ini adalah nasihat kita supaya dia bersungguh-sungguh. Dan ini ada harapan kita, arju najahaka fil mustaqbal, harapan kita, dan diikuti dengan doa kita dan salam. Wa ad'ullaha an yuwaffiqana bin najahil bahir fi kulli imtihan wassalam. Seterusnya, para pelajar, elakkan perkara-perkara berikut semasa menjawab fiqh qasirah. Yang pertamanya, pastikan jangan melakukan perkara ini, iaitu tidak menjawab soalan. Soalan yang panjang tu, pastikan kita jawab, kita tanda apa yang ditanya dalam soalan tersebut. Kita kena jawab. Yang kedua, pastikan kita elak dia melakukan kesilapan nahu, tata bahasa, kesalahan penerima dan ejaan. Pastikan juga tidak kita lakukan kesalahan pada ejaan. Kesalahan penerima, pastikan kita tengok betul kepada siapakah kita akan tujukan surat tersebut. Kepada kawan kita, ya akhi, kepada ibu kita, ya ummi, dan sebagainya. Mari kita tengok contoh kesalahan yang berlaku. Uktub hadhihi bitaqatan tashkuruhu ala hadhil hadiyah wa tushajji'uhu ala al-ijtihad wal jiddi wa fi dirasah. Sekiranya kita salin tanpa membuat sebarang perubahan, kita akan dapati beberapa kesilapan tata bahasa dan ejaan berlaku. Yang pertama, uktub. Dalam soalan uktub fi'il amar, kita mesti jawab menggunakan fi'il mudhari' aktubu, iaitu ada hamzah, aktubu. Berikutnya, kesalahan kedua, bitaqah. Di situ perlu ada alif lam untuk menjadi badal, maka kita letakkan alif lam baru betul. Aktubu hadhil bitaqah. Yang ketiga, tashkuruhu, kalau kita salin membawa arti dia, awak berterima kasih kepadanya, kita kena ubah saya. Ashkuruka, saya berterima kasih kepada awak. Dan yang keempat, tushajji'uhu, kita ubah menjadi saya. Ushajji'uka, aku menggalakkan, saya menggalakkan awak. Okey, 4 kesalahan ini sekiranya kita salin tanpa kita lakukan sebarang pindaan. Ada 2 persoalan yang perlu dijawab, iaitu yang ada dalam kurungan. Makna semasa para pelajar baca soalan, tanda apakah persoalan yang perlu dijawab di dalam jawapan karangan pendek tersebut. Dalam soalan ini ada 2 persoalan yang perlu dijawab. Sekarang kita tengok pula contoh soalan dalam modul yang kedua. Uktub fiqrah qasirah haitsu la yaqillu adadu kalimatiha an 30 kalimah musta'inan bitawjihatil atiyah. Karangan berikut, apa yang diminta? Tansahu akhaka as-saghir alladhi sayashtariku fi musabaqatil khitabah الداعي الشاب على مستوى الولاية بمناسبة يوم الاستقلال وتدعو الله له بالنجاح في المسابقة. Ingat panduannya, iaitu kita mulakan dengan salam, kita seru, kita panggil, kita tujukan surat ni kepada saudara kita, dan pastikan kita ambil perkataan-perkataan atau ayat yang sesuai dan kita pindah awak menjadi saya dalam soalan tersebut. Mari kita tengok contoh yang Ustaz boleh bagi. Yang pertama, mulakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil saudara kita, ya akhil habib. Kemudian kita mulakan bicara kita dengan kaifa haluka, ana bi khair.
Kita sambung dengan sami'tu annaka, saya dengar awak. Lepas tu kita ambil daripada soalan satashtariku fi musabaqatil khitabah ad-da'i asy' ala mustawa wilayah bimunasabati yaumil istiqlal. Ayat ini kita ambil daripada soalan dengan sedikit pindaan. Yashtariku menjadi satashtariku. Kemudiannya soalan minta kita nasihat, awak menjadi saya ansahuka. Saya nasihatkan awak. Kita buhlah di sini contohnya, ansahuka biqiraatil kutubid diniyah lil husul 'ala al-ulumil mufidah. Saya nasihatkan awak membaca buku-buku agama untuk mendapat ilmu yang berfaedah. Itu adalah nasihat kita. Maknanya kita telah menjawab soalan dia. Dan perasaan kita, ana fakhurun jiddan bika, saya bangga dengan kamu semua. Wa ad'allahu laka bin najah fil musabaqah. Ini doa kita untuk dia supaya dia berjaya. Dan kita tutup wa ilal liqa wassalam. Habis. Wa ilal liqa wassalam, kita tutup di situ dengan salam. Seterusnya, bahagian berikutnya iaitu kata-kata hikmah. Bahagian kata-kata hikmah. Syarahul hikmah, kaedah menjawab, cara menjawab soalan kata-kata hikmah. Pertama, cuba kita fahami maksud kata-kata hikmah. Kita ulang kaji apa yang guru dah pelajar, apa yang guru dah ajak dalam kelas. Kita ingat, faham betul-betul maksudnya. Yang kedua, kita dikehendaki menulis sekurang-kurangnya 2 isi. Daripada satu kata-kata hikmah itu perlu ada sekurang-kurangnya 2 isi. Ketiga, isi ini selalunya berfokus kepada aspek akhlak, agama dan isu kemasyarakatan. Itu adalah poin yang kita boleh bawa penjelasan kata-kata hikmah itu, iaitu dari segi akhlak, agama dan isu kemasyarakatan. Dan yang keempat, isi-isi disusun mengikut nombor, iaitu nombor 1, 2, 3. Bapak yang dikasihi sekalian, paling kurang nak jawab soalan ini, tulis 2 isi. Kalau boleh lebih, mungkin Bapak boleh tambah sampai 3 isi. Cuba kita lihat contoh yang ingin Ustaz bagi. Isra' al-hikmah syarahan wafiyan. Ustaz ambil contoh kata-kata hikmah. Zahara al-fasadu bima kasabat aydin nas. Ustaz susun dengan nombor 1, 2, 3 dan fokus kepada isu-isu iaitu akhlak, isu semasa. Yang pertama, khalaqallahu al-arda khasbatan tayyibatan lis-sakani waz-zira'ah. Ini kita boleh lihat dari segi agama juga. Allah Ta'ala lah yang telah mencipta bumi ini subur, baik untuk kita tinggal dan untuk bercucuk tanam. Itu poin yang pertama. Kemudian, na'ishu fi hadhil ardi mundu sigharati hayatan salihah. Poin yang kedua, kita hidup di dunia ini semenjak kecil kita, kehidupannya cukup baik. Poin yang ketiga, yahdusu talawusul bi'i bisababi ilqa'in nas az-zabbala fin nahri. Poin yang ketiga, kita kata berlaku pencemaran alam sekitar disebabkan manusia membuang sampah sarak ke dalam sungai. Ini adalah contoh 3 ayat, 3 isi untuk menghuraikan kata-kata hikmah. Zaharal fasadu bima kasabat aydin nas. Para pelajar, semasa menjawab, pastikan elak perkara-perkara berikut. Kesalahan dari nahu, ejaan dan juga huraian. Kerana kesalahan-kesalahan ini akan menyebabkan
markah akan dipotong daripada markah pelajar. Kita tengok, sekiranya kita tidak berhati-hati, keadaan berikut boleh berlaku. Kita nak tulis Allah mencipta, kerana kita telah cuai, kita tulis khalafa. Sepatutnya khalaqallahu, Allah mencipta. Tapi kerana kita tidak berhati-hati, kita tulis khalafa. Yang kedua, na'ishuna. Kerana kita tidak berhati-hati, kita tersilap. Kami, iaitu mula dengan nun tu, na'ishu, kita pergi tambah waw nun. Begitu juga hayat, salih, kehidupan yang baik, sepatutnya muannas, na'an itu muannas, kita tulis salih saja. Ketiga, kita mulakan dengan ta, at-talawus al-bi'i, sepatutnya mula dengan ya, sebab at-talawus muzakkar. Ini kesilapan nahwu juga. Dan yang berikutnya, an-nahar. An-nahar maknanya hari atau siang hari. Sepatutnya tanpa alif, fin-nahri. Jadi perkara-perkara ini kita mesti berhati-hati semasa menjawab, supaya markah tidak dipotong. Para pelajar yang dikasihi sekalian, jadi Ustaz Ahmad berharap dah para pelajar dapat mengambil perhatian, dapat mengambil manfaat daripada apa yang telah Ustaz sampaikan. Daripada mula Ustaz sampaikan teknik menjawab kertas 2 pada hari ini. Jadi Ustaz akan serahkan tugas menyampaikan bahagian terakhir daripada kertas 2 ni kepada Ustaz Yusrizal. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Sidqi. Saya Ustaz Yusrizal bin Suhaimi ingin berkongsi dengan pelajar teknik menjawab soalan bahasa Arab SPM 2020, hanya fokus kepada soalan 3 dan 4. Baik pelajar, untuk pengetahuan pelajar, soalan 3 dan 4 ini merangkumi bahagian nahwu, sorof dan balaghah. Baik, mari kita lihat slide yang pertama. Baik, contoh soalan nahwu, madza taqulu fil mawaqifil atiyah? Madza taqulu fil mawaqifil atiyah? Baik, arahan ini memerlukan pelajar memberi respon dalam bentuk bagaimana, apakah ucapan yang perlu pelajar sebut, ungkapkan sekiranya berada dalam situasi berikut. Baik, di antara tips ataupun kaedah untuk menjawab soalan ini, yang pertama, pelajar perlu menentukan al-munada. Al-munada. Baik, untuk menentukan al-munada di dalam soalan, di antara kaedah ringkas ialah selalunya munada ini berada di hadapan ayat dan selepas huruf jar. Yang kedua, dalam jawapan pelajar perlu menentukan qaul munasib. Menyebut qaulul munasib, mana ungkapan yang sesuai sekiranya berada dalam situasi berikut. Seterusnya, langkah yang ketiga, pelajar perlu menukarkan taghyir mukhatab ilal mutakallim, dhamir mukhatab kepada mutakallim, bermaksud daripada dhamir kamu, arahan itu kepada kamu, dan kita tukarkan kepada orang yang bercakap, iaitu pelajar. Baik, mari kita lihat contoh soalan yang pertama. Li abika idza istazanta lis-safari ila al-Madinah. Li abika idza istazanta lis-safari ila al-Madinah. Baik, seperti mana yang Ustaz sebut tadi, untuk menentukan munada, mudah sahaja selalunya akan berada di hadapan soalan selepas huruf jar, iaitu pada perkataan abika. Baik, di sini kita lihat terdapat dhamir lil mukhatab, iaitu pada perkataan ka. Ka itu adalah dhamir mukhatab, maka perlu ditukar kepada lil mutakallim
maka munadanya ya abi. Ya abi. Seterusnya kita lihat di sini terdapat fi'il ista'zanta adalah lil mukhatab. Maka perlu ditukarkan kepada lil mutakallim asta'zinu. Seterusnya kita melengkapkan jawapan lisafari ilal Madinah. Maka jawapannya akan berbunyi ya abi asta'zinu lisafari ilal Madinah. Baik pelajar, mari kita lihat contoh soalan yang seterusnya. Turahibu biwaziri tarbiyati fi madrasatika. Turahibu biwaziri tarbiyati fi madrasatika. Baik, di sini yang pertama, pelajar perlu tentukan al-munada. Betul, al-munada ialah pada perkataan wazir tarbiyah. Jadi ya wazirat tarbiyah, ya wazira at-tarbiyati. Seterusnya kelihatan di sini perkataan turahibu bermaksud kamu mengalukan kedatangan. Jadi dalam bahasa Arab, ungkapan yang sesuai digunakan untuk mengalukan kedatangan ialah ahlan wa sahlan bika. Ahlan wa sahlan bika. Seterusnya pelajar lihat dalam soalan terdapat dhamir mukhatab yang perlu ditukarkan kepada lil mutakallim. Pada perkataan madrasatika, maka ila madrasati. Jadi jawapannya akan berbunyi ya wazirat tarbiyati ahlan wa sahlan bika ila madrasati. Seterusnya pelajar mari kita lihat soalan yang ketiga, li syurti tashku anil jarimati fi qaryatika. Seperti mana langkah yang Ustaz jelaskan tadi, untuk menentukan munada selalunya perkataan tersebut berada di hadapan ayat dan selepas huruf jar. Baik, jadi munadanya ialah betul syurtiyun. Jadi ya syurtiyun, ya syurtiyun. Seterusnya pelajar mari kita lihat di sini terdapat perkataan tashku. Tashku ialah fi'il mudhari' lil mukhatab, maka pelajar hanya menukarkan perkataan tersebut lil mutakallim. Ashku. Jadi ashku anil jarimati. Seterusnya terdapat juga dhamir mukhatab pada kalimah qaryatik, maka hanya perlu ditukarkan kepada lil mutakallim qaryati. Maka jawapannya akan berbunyi ya syurtiyun ashku anil jarimati fi qaryati. Baik, mari kita lihat soalan yang seterusnya. Li ukhtika allati satuwajihu al-muqabalata. Li ukhtika allati satuwajihu al-muqabalata. Baik, munadanya ialah betul ya ukhti. Ya ukhti. Setelah kita menukarkan dhamir lil mukhatab pada perkataan ukhti kepada ya ukhti. Seterusnya satuwajihu al-muqabalata. Ini bermaksud kakak kamu akan menjalani temu duga. Jadi kebiasaannya pelajar apabila di antara ungkapan yang sesuai kita ucapkan kepada mereka yang akan menjalani temu duga ataupun yang akan menghadapi peperiksaan ialah doa kejayaan kepada mereka. Baik, di antara ungkapan yang digunakan untuk mendoakan kejayaan ialah bitaufiqi wan najah fi al-muqabalah. Baik pelajar, mari kita lihat slide yang seterusnya.
Masih lagi dalam bahagian nahwu, kawin ma ya'ti fi jumal mufidah. Baik, ayat ini memerlukan pelajar untuk membina ayat berdasarkan arahan yang diberi. Baik, terdapat beberapa tips yang boleh Ustaz kongsi bersama dengan pelajar. Yang pertama, ayin fikrah raisah, yakni tentukan terlebih dahulu fikrah raisah, isi penting ataupun main idea yang dikehendaki oleh soalan. Yang kedua, hati misalan lil fikrah raisah, jadi datangkan contoh bagi fikrah raisah tersebut. Dan seterusnya, dalam membina ayat ini, Ustaz galakkan kepada kamu menggunakan perkataan yang mudah. Okey, seperti yatakallamu untuk fi'il, yatakallamu untuk fi'il, talibun dan madrasah untuk isim, serta zaraf zaman seperti sabahun, masa, nahar, lain dan zuhur. Contoh. Baik, zaraf zaman ni hanya untuk menjadikan ayat tadi, jumlah tadi lebih menarik. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Jumlah fiha mudhafun ilaih. Baik, mudhafun ilaih adalah fikrah raisah. Datangkan contoh fikrah raisah tersebut dengan menggunakan perkataan yang disarankan di sini. Baik, betul, talib al-madrasah, dia talibu al-madrasah. Seterusnya, pelajar lengkapkan perkataan ini, tarkib ini di dalam ayat supaya menjadi jumlah mufidah yang dapat difahami dengan menggunakan perkataan yang disarankan. Fi'il yatakallamu, yatakallamu, yatakallamu at-talibul madrasati. Seterusnya kita lengkapkan dengan zaraf zaman supaya lebih menarik. Fi sabahi, fi sabahi. Jadi mudah saja pelajar untuk menjawab atau membina ayat. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Jumlah ismiyah fiha taukid maknawi. Jumlah ismiyah taukid maknawi. Baik, fikrah raisahnya di sini ialah yang pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang kedua ialah taukid maknawi. Jadi pelajar perlu tahu taukid maknawi ini sebagai contoh nafsuhu, ainuhu, lil musanna, kilahuma, kiltahuma, jama' lil kulluhum, jami'uhum dan sebagainya. Jadi tentukan terlebih dahulu taukid maknawi. Saya ambil contoh perkataan nafsuhu. Nafsuhu, at-talibu nafsuhu, at-talibu nafsuhu. Baik, kita letakkan perkataan ini di hadapan kerana daripada kehendak soalan memerlukan ayat itu dibina jumlah ismiyah dalam bentuk jumlah ismiyah. Maka kita letakkan di hadapan ayat. Seterusnya kita lengkapkan dengan khabar daripada perkataan yang disarankan tadi, iaitu yatakallamu. Dan seterusnya kita masukkan zaraf zaman supaya lebih menarik. Fil laili. Jadi di sini pelajar boleh mempelbagaikan zaraf zaman supaya perkataan tersebut tidak berulang. Maka jawapannya akan berbunyi at-talibu nafsuhu yatakallamu fil laili. Baik pelajar, kita lihat soalan yang seterusnya. Masih lagi dalam membina ayat. Jumlah fiha fi'lun minal af'alil khamsah. Baik pelajar, untuk pengetahuan pelajar, af'al khamsah ialah fi'il mudhari', ialah fi'il mudhari' yang berakhir dengan alif nun, waw nun dan ya nun. Baik, contoh daripada fi'il yang ustaz datangkan, yatakallamu.
Fi'il yang berakhir dengan alif nun contohnya atas wazan yaf'alani dan taf'alani. Jika kita menggunakan perkataan yang disarankan yatakallamu, maka af'al khamsahnya ialah yatakallamani, tatakallamani. Juga af'al khamsah ialah fi'il yang berakhir dengan waw nun atas wazan contoh yaf'aluna dan taf'aluna dengan menggunakan fi'il yang disarankan yatakallamuna, tatakallamuna. Begitu juga af'al khamsah ialah fi'il berakhir dengan ya nun atas wazan taf'alina. Sekiranya kita menggunakan perkataan yang disarankan yatakallamu, maka af'al khamsahnya ialah tatakallamina. Mudah saja untuk kita mengenal pasti ataupun mengetahui af'al khamsah. Baik, dalam membina ayat ini, af'al khamsah daripada perkataan yang disarankan yatakallamuna, yatakallamuna. Disebabkan yatakallamuna ini jamak muzakkar salim, maka pelajar perlu ubah perkataan yang disarankan tadi at-talib kepada jamak. Maka sebutannya adalah at-tullabu, at-tullabu. Dan seterusnya kita lengkapkan ayat ini dengan supaya menjadi lebih menarik dengan zaraf zaman fin nahari. Maka jawapannya akan berbunyi at-tullabu yatakallamuna fin nahari. Baik pelajar, mari kita teruskan dengan slide yang seterusnya, bahagian nahwu. Kita masih lagi dalam qismin nahwi. Di antara contoh soalan, istamil al-tarakib al-atiyah hatta yattadhiha ma'naha. Di soalan ini memerlukan kemahiran dalam membina ayat. Sekiranya pelajar mengetahui maksud perkataan, maka binalah jumlah mufidah, ayat yang dapat difahami. Tetapi sekiranya pelajar tidak memahami maksud perkataan, maka di sini terdapat beberapa tips untuk pelajar boleh guna ataupun mengaplikasikannya dalam menjawab soalan. Yang pertama, sekiranya soalan tersebut ataupun tarkib tersebut adalah dalam bentuk fi'il, maka jadikanlah fi'il tersebut fi mawqi'ihi, di dalam jumlah ataupun ayat pada tempat khabar jumlah fi'liyah. Dan seterusnya sekiranya tarkib tersebut dalam bentuk isim, kata nama, maka letakkan tarkib tersebut fi mawqi' maf'ulun bih, fi mawqi' maf'ulun bih. Untuk fi'il tadi tentukan juga jenis fi'il sama ada muzakkar ataupun muannas, muzakkar ataupun muannas. Baik pelajar, mari kita lihat contoh soalan yang pertama ataupun tarkib yang pertama. Yajtanibu an, yajtanibu an. Baik, yajtanibu an ini, tarkib ini fi'il ataupun isim. Betul, tarkib ini adalah fi'il muzakkar. Dia apabila adalah fi'il muzakkar, maka letakkan fi mawqi' khabar jumlah fi'liyah, khabar jumlah fi'liyah. Apabila kita menyebut khabar jumlah fi'liyah, maka jumlah mestilah terdiri daripada mubtada' dan khabar. Disebabkan fi'il ini adalah fi'il muzakkar, maka mubtada' pun perlulah muzakkar. Baik, daripada perkataan yang ustaz sarankan, sekiranya fi'il, maka pelajar gunalah perkataan ataupun kalimah tiflun lil muzakkar, tiflatun muannas, dan ilmun. Baik, mari kita lihat soalan yang pertama. Kita balik pada soalan yang pertama tadi.
Yajtanibu adalah khabar jumlah fi'liyah dan fi'il tersebut adalah muzakkar, maka perkataan yang sesuai untuk dijadikan mubtada ialah at-tiflu. At-tiflu. Seterusnya kita lengkapkan ayat berikut dengan zaraf zaman seperti mana soalan sebelum ini. Fil masa. Jadi at-tiflu yajtanibu 'anit tiflati fil masa. Baik, mari kita lihat slide yang seterusnya. Tahsulu ala. Tahsulu ala. Tarkib ini isim ataupun fa'il. Baik pelajar, tarkib ini ialah fa'il. Fa'il muannas. Ia adalah fa'il muannas. Dan sekiranya fa'il, maka letakkan fi mauqi' khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Maka apabila khabarnya adalah fi'il tersebut muannas, mubtada perlulah muannas. Jadi pelajar boleh menggunakan perkataan yang disarankan tadi, iaitu at-tiflatu. At-tiflatu. Dan seterusnya pelajar melengkapkan tarkib ini dengan perkataan yang disarankan ilmin. Ilmin dan seterusnya masukkan zaraf zaman fin nahari. Maka jawapannya akan berbunyi at-tiflatu tahsulu ala ilmin fin nahari. Baik pelajar, mari kita lihat soalan yang seterusnya. Mazahiruddin. Mazahiruddin. Baik, tarkib ini isim ataupun fi'il. Isim ataupun fi'il. Baik, mazahiruddin ialah isim. Ya, apabila isim, maka letakkan isim tersebut, mauqi' tarkib tersebut fi mauqi' maf'ulun bih. Fi mauqi' al-maf'ulun bih. Mazahiruddin. Jadi pelajar, apabila kita letakkan di mauqi' maf'ulun bih, maka perlu ada dalam jumlah tersebut fi'il dan fa'il. Baik, fi'il yang disarankan ialah ya'lamu, yara, serta fa'il di sini pelajar boleh menggunakan perkataan ar-rajulu, at-tiflu ataupun tiflatu. Terpulang kepada pelajar. Baik, kita balik kepada soalan mazahiruddin. Pelajar lengkapkan tarkib ini dengan perkataan fi'il dan fa'il. Yara ar-rajulu. Yara ar-rajulu. Seterusnya kita masukkan zaraf zaman supaya lebih menarik. Fil laili. Baik, beginilah pelajar antara kaedah yang ringkas yang boleh Ustaz kongsi bersama dengan pelajar dalam menjawab soalan tarkib. Baik pelajar, mari kita lihat slide yang seterusnya. Masih lagi dalam qismin nahwi, bahagian nahwu. Contoh soalan khatibil ibarat al-atiyah ila at-talibati ma'a taghyiri ma yalzimuhu. Baik. Khatib ini bermaksud ajukan ungkapan berikut kepada at-talibah. At-talibah ini adalah mukhatabah kepada dhamir anti. Anti. Maka pelajar perlu menukarkan semua arahan ungkapan kepada mukhatabah, dhamir anti. Dan di antara kaedah yang boleh Ustaz kongsi bersama dengan pelajar, yang pertama, ayin ad-dhamir wa wazn al-fi'l al-munasib lil kalimah. Tentukan terlebih dahulu dhamir dan fi'il di dalam ungkapan. Baik pelajar, mari kita lihat soalan yang pertama. Mata
satusafiru ilal asimati ma'a usratika. Mata satusafiru ilal asimati ma'a usratika. Baik, pelajar, di sini kita lihat terdapat fi'il satusafiru. Satusafiru ialah lil mukhatab. Satusafiru lil mukhatab. Maka pelajar perlu tukarkan fi'il ini lil mukhatabah seperti mana kehendak soalan. Maka fi'il yang sesuai lil mukhatabah ialah satusafirina. Baik pelajar, di dalam ungkapan berikut ayat tersebut juga terdapat dhamir mukhatab usratika. Pada perkataan usratika itu adalah dhamir lil mukhatab, maka pelajar perlu tukarkan kepada lil mukhatabah usratiki. Baik, langkah yang seterusnya pelajar hanya menyalin semula baki perkataan daripada soalan. Jadi jawapannya akan berbunyi mata satusafirina ilal asimati ma'a usratiki. Baik pelajar, mari kita lihat slide yang berikutnya. Masih lagi dalam bentuk soalan yang sama. Uskunu fi makanikum bihudu'in. Baik, uskunu adalah fi'il yang perlu kita tukarkan kepada lil mukhatabah. Uskunu adalah fi'il lil mukhatabin. Lil mukhatabin itu jamak muzakkar. Kita perlu tukarkan kepada lil mukhatabah mufrad muannas. Uskuni. Ini adalah fi'il amar. Baik pelajar, perhatikan lagi di dalam ungkapan ini terdapat dhamir makanikum. Makanikum adalah dhamir lil mukhatabin. Tukarkan kepada lil mukhatabah makaniki. Dan langkah yang seterusnya hanya menyalin semula perkataan daripada soalan. Fi dan bihudu'in. Maka jawapannya akan berbunyi uskuni fi makaniki bihudu'in. Baik pelajar, mari kita lihat soalan yang ketiga. Istami'a nasihatal walidaini tuti'ani. Di sini terdapat dua fi'il yang perlu pelajar tukarkan kepada lil mukhatabah. Fi'il yang pertama ialah istami'a. Ini fi'il amar. Istami'a lil mukhatabatain. Ditukarkan kepada lil mukhatabah istami'i. Dan terdapat juga di sini fi'il yang perlu ditukarkan kepada lil mukhatabah tuti'ani. Tuti'ani adalah lil mukhatabatain. Tukarkan kepada lil mukhatabah tuti'ina. Dan langkah yang terakhir hanya menyalin semula perkataan yang berbaki. Maka jawapannya akan berbunyi istami'i nasihatal walidaini tuti'ina. Baik pelajar, mari kita teruskan dengan slide yang berikut. Sekarang kita pergi kepada qismis sarfi. Di antara contoh soalan bahagian saraf ialah hati fi'l al-mudhari' summa dha'hu fi jumal mufidah. Baik, untuk pengetahuan pelajar, bahagian saraf ini memerlukan kepada dua jawapan bagi setiap soalan. Jadi, disarankan kepada pelajar untuk menyediakan jadual. Jadual tersebut mempunyai 3 lajur dan 6 baris.
Untuk lajur yang pertama, ar-raqmu, nama jawapan. Untuk lajur yang kedua adalah jawapan yang pertama. Seterusnya lajur yang ketiga adalah bina ayat. Jadi pelajar menggunakan perkataan yang pertama atau jawapan yang pertama dalam membina ayat. Baik, mari kita lihat contoh soalan yang pertama. Jahada. Jahada, pelajar perlu tukarkan kepada fi'il mudhari'. Yujahidu. Yujahidu. Seterusnya pelajar menggunakan perkataan yujahidu ataupun jawapan yang pertama ini di dalam ayat. Baik, seperti mana sebelum ini Ustaz jelaskan kepada pelajar, sekiranya perkataan tersebut ialah fi'il, maka letakkan fi'il tersebut fi mawqi'ihi khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Contoh, ar-rajulu yujahidu fis sabahi. Ar-rajulu yujahidu fis sabahi. Baik, seterusnya mari kita lihat soalan yang kedua. Ijtahadu. Ijtahadu. Ijtahadu fi'il madhi yang perlu kita tukarkan kepada fi'il mudhari'. Baik, jawapannya adalah yajtahiduna. Yajtahiduna. Seperti mana jawapan yang pertama, kita jadikan fi'il ini sebagai khabar jumlah fi'liyah, dan disebabkan fi'il ini adalah jamak muzakkar, maka mubtada' pun perlu ditukarkan kepada jamak muzakkar. Maka jawapannya akan berbunyi al-atfalu yajtahiduna fil laili. Baik pelajar, mari kita lihat contoh soalan sharaf yang lain. Hati ismal maf'ul summa dha'hu fi jumalin mufidah. Kalau sebelum ini soalan memerlukan pelajar tukarkan kepada fi'il mudhari'. Sekarang pelajar perlu tukarkan perkataan tersebut kepada isim maf'ul. Baik. Untuk soalan yang pertama, ya'kulu. Bagaimana untuk mencari isim maf'ul bagi perkataan ya'kulu? Ada langkah yang boleh pelajar guna, yang perlu pelajar ikuti. Cari terlebih dahulu wazan bagi perkataan ya'kulu. Ya'kulu berada di atas wazan yaf'ulu. Yaf'ulu ialah wazan bagi fi'il sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu. Seterusnya fa'ilun maf'ulun. Ya'kulu apabila ditukarkan kepada isim maf'ul, maka ia akan berbunyi ma'kulun. Seterusnya, untuk jadikan ma'kul ini di dalam ayat, seperti mana kaedah sebelumnya, Ustaz sarankan pelajar meletakkan perkataan ini di tempat maf'ulun bih. Fi mawqi' maf'ulun bih. Ya'lamu at-tiflu al-ma'kula fin nahari. Baik, mari kita lihat soalan yang kedua. Ihtaramat. Ihtaramat. Ihtaramat juga adalah fi'il madhi, dan wazan ihtaramat ifta'alat. Ifta'alat. Ifta'ala yafta'ilu. Ifti'alun masdar. Mufta'ilun isim fa'il. Mufta'alun isim maf'ul. Jadi apabila ihtarama atas wazan isim, atas wazan ifta'ala, maka muhtaramatun ialah isim maf'ul bagi perkataan ihtaramat. Seterusnya kita meletakkan isim tadi, isim maf'ul tadi ataupun jawapan yang pertama tadi dalam membina ayat di tempat maf'ulun bih. Fi mawqi' al-maf'ulun bih, maka jawapannya akan berbunyi ya'rifu ar-rajulu
al-muhtaramata fil masai. Baik pelajar, inilah contoh yang mudah yang boleh Ustaz kongsi bersama dengan kamu dalam menjawab soalan saraf. Baik pelajar, mari kita lihat slide yang seterusnya. Kita pergi kepada contoh soalan balaghah. Sekiranya arahan balaghah ij'al ma ya'ti isti'aratan ataupun sebaliknya ij'al ma ya'ti tashbihan, maka di sini pelajar perlu mengetahui perbezaan di antara tashbih dan isti'arah. Baik, secara ringkasnya, dalam tashbih terdapat 4 rukun. 2 rukun wajib dan 2 rukun harus. Baik, rukun yang wajib dalam tashbih ialah musyabbah bih. Manakala adat tashbih dan wajah adalah rukun yang harus sahaja berada di dalam tashbih. Isti'arah hanya terdapat musyabbah bih sahaja. Jadi untuk membezakan di antara tashbih dan isti'arah ialah pada rukun. Untuk menukarkan kepada isti'arah, buang ke semua rukun tashbih kecuali musyabbah bih. Baik, mari kita lihat soalan yang pertama. Ra'aitu rajulan syuja'an kal asadi fil mu'askari. Ini adalah tashbih. Ungkapan ini, ibarah ini adalah tashbih. Baik, di manakah musyabbah bih, adat tashbih dan wajah syabah? Baik, rajulan syuja'an adalah musyabbah. Seterusnya, kita lihat di sini terdapat adat tashbih iaitu kaf. Dan tidak kelihatan di sini wajah syabah. Jadi untuk menukarkan perkataan ini, ungkapan ini kepada isti'arah, maka kita perlu buang ke semua rukun tashbih kecuali musyabbah bih. Dan kita keluarkan musyabbah bih. Dan langkah yang seterusnya hanya menyalin semula baki perkataan daripada soalan. Maka jawapannya akan berbunyi ra'aitu al-asada fil mu'askari. Baik pelajar, mari kita lihat soalan yang seterusnya. Contoh arahan, ij'al ma ya'ti tashbihan. Jadikan ungkapan berikut tashbih. Sekarang ini bertukar daripada sebelumnya, daripada tashbih kepada isti'arah. Sekarang kita tukar pula daripada isti'arah kepada tashbih. Contoh soalan ini pelajar boleh rujuk dalam modul harapan cemerlang pada muka surat 24. Fi al-masjidi bahrun yu'allimun nasa. Fil masjidi al-bahru yu'allimu an-nasa. Ini adalah isti'arah. Hanya terdapat di dalamnya musyabbah bih iaitu al-bahru. Al-bahru. Jadi untuk melengkapkan atau menukarkan ungkapan ini kepada tashbih, maka pelajar perlu masukkan musyabbah bih. Masukkan musyabbah. Jadi musyabbah yang sesuai bagi al-bahru ialah al-ustaz. Al-ustaz. Seterusnya, pelajar lengkapkan jawapan fil masjidi al-ustazu bahrun yu'allimun an-nasa. Baik pelajar, mari kita lihat slide yang seterusnya. Kita masih lagi dalam bahagian balaghah. Di antara contoh soalan balaghah ialah ij'al al-kalimatil atiyah haqiqatan marratan wa majazan marratan ukhra. Soalan ini pelajar perlu tukarkan perkataan yang diberi haqiqah sekali dan majaz sekali. Baik pelajar, di sini terdapat beberapa tips
yang boleh Ustaz kongsikan bersama dengan pelajar. Yang pertama, sekiranya perkataan tersebut adalah isim, kata nama, untuk menzahirkan maksudnya fil haqiqah, maka pelajar perlulah ityanu mautinihi fil jumlah. Bermaksud menjelaskan atau meletakkan perkataan tadi, isim tadi, fi mautinihi, di pada habitatnya. Ustaz gunakan istilah habitatnya. Tetapi sekiranya untuk menzahirkan maksud isim tadi majaz, hanya kiasan sahaja, maka pelajar perlu ityanu ghairi mautinihi fi jumlah, bermaksud letakkan isim tadi bukan pada tempatnya, bukan pada habitatnya. Baik, seterusnya sekiranya soalan tersebut adalah fi'il. Untuk menzahirkan maksud hakikah bagi fi'il tersebut, mudah sahaja, iaitu ityanu zi fi'lihi, itu mendatangkan fa'il bagi perbuatan tersebut adalah benar-benar mampu melakukannya. Seterusnya, untuk menzahirkan maksud kiasan bagi fi'il tersebut, pelajar hanya meletakkan ityanu ghairi zi fi'lihi, iaitu fa'il tersebut tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut pada hakikatnya. Baik, untuk menjelaskan maksud ini, mari kita lihat contoh soalan. Ij'al kalimatil atiyah haqiqatan marratan wa majazan marratan ukhra. Baik, soalan pertama, al-asadu. Al-asadu ialah isim kata nama untuk menzahirkan hakikat. Bagi maksud al-asad, ialah kita letakkan pada tempatnya ataupun habitatnya. Sebagai contoh, al-asadu fil ghabati. Ghabah bermaksud hutan, dan singa di hutan. Seterusnya, untuk menzahirkan maksud kiasan bagi al-asad, kita letakkan isim tadi bukan pada habitatnya. Sebagai contoh, al-asadu fil fasli, singa di dalam kelas. Baik, singa di sini hanya kiasan sahaja, bermaksud seorang yang berani ataupun garang. Baik pelajar, mari kita lihat soalan yang seterusnya. Yatiru. Yatiru adalah fi'il yang bermaksud terbang. Baik, untuk menzahirkan maksud hakikat bagi terbang, seperti mana yang disarankan sebelum ini, letakkan fa'il itu benar-benar boleh melakukan perbuatan tersebut. Sebagai contoh, yatiru at-tayru fil hawa, terbang burung di udara. Yang kedua, untuk menzahirkan fi'il tersebut kiasan, letakkan fa'ilnya bukanlah bersifat demikian. Bermaksud dia tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebagai contoh, yatiru at-tiflu ilal mal'ab. At-tiflu tidak mampu untuk terbang. At-tiflu bermaksud kanak-kanak. Kanak-kanak terbang ke padang. Jadi bermaksud kanak-kanak itu bersegera ke padang. Baik pelajar, seterusnya mari kita lihat soalan balaghah yang lain pada slide yang berikut. Baik pelajar, mari kita lihat soalan balaghah yang lain pada slide yang seterusnya. Hati misalan fima ya'ti. Soalan ini pelajar perlu datangkan contoh. Baik, untuk menjawab soalan ini, Ustaz sarankan kepada pelajar untuk menghafal setiap satu tajuk dalam bahagian balaghah, satu contoh, bermula daripada khabari sehingga al-muqabalah. Baik, Ustaz cuba ringkaskan tajuk-tajuk balaghah beserta dengan contoh. Khabari ibtidai ialah ungkapan yang tidak mempunyai taukid. Contoh, at-talibu najihun. Yang kedua, khabari talabi, terdapat di situ satu taukid.
inna taliba najihun. Seterusnya khabari ingkari, terdapat di situ lebih daripada satu taukid. Sebagai contoh, wallahi inna taliba najihun. Baik, yang seterusnya nombor 4, insya'i talabi amar. Amar ialah suruhan. Contoh, iqra' al-kitab. Baik, pelajar hanya menggunakan perkataan yang mudah dalam memberi contoh. Seterusnya, insya'i talabi nahi ialah larangan. La taqra' al-kitabah. Perlu ada lamun nahiyah. Seterusnya, insya'i talabi nida, itu seruan. Ya talibun iqra' al-kitabah. Seterusnya, nombor 7, insya'i talabi istifham. Istifham ialah kata tanya. Contoh, hal anta talibun. Insya'i talabi tamanna, dengan menggunakan perkataan laita, bermaksud semoga, iaitu satu harapan yang tak mungkin akan dapat. Laita al-kaslanu najihun. Seterusnya, insya'i ghair talabi qasam. Qasam ialah sumpah. Wallahi at-talibu najihun. Seterusnya, nombor 10, insya'i ghair talabi ta'ajub. Ta'ajub, ma anfa'al kitab. Uslub ta'ajub di atas wazan ma af'ala, alangkah bermanfaatnya buku. Baik, jika pelajar lihat di sini, contoh-contoh yang didatangkan di sini menggunakan perkataan yang hampir sama, perkataan yang berulang. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Beri tajuk balaghah, insya'i ghair talabi madah. Ni'ma sidqu al-kitaba. Sebaik-baik kawan adalah buku. Baik, lawan bagi insya'i ghair talabi madah ila zam, dengan menggunakan perkataan bi'sa. Bi'sa as-sadiqu kha'in. Seburuk-buruk kawan ialah yang khianat. Insya'i ghair talabi roja, itu harapan yang boleh dicapai, dengan menggunakan perkataan la'alla. La'alla al-mujtahida najihun. Mudah-mudahan orang yang bersungguh-sungguh akan berjaya. Seterusnya, tashbih mursal mufassal, bermaksud tashbih yang terdapat di dalamnya adat dan wajah. Contoh, at-talibu mislun namli nasyatan. Tashbih mursal mujmal, ya, tashbih yang di dalamnya terdapat adat tashbih tetapi tidak mempunyai wajah. At-talibu mislun namli. Manakala tashbih muakkad mujmal ialah tashbih yang tidak mempunyai adat dan wajah. Sebagai contoh, at-talibu namlun. Yang seterusnya, nombor 18, kita pergi kepada tajuk haqiqah. Contoh, at-talibu yaqra'ul kitaba. Lawan kepada haqiqah ialah majaz, kiasan. Contoh, an-namlu yaqra'ul kitaba. Seterusnya, al-isti'arah tasrihiyah ialah perkataan yang majaz itu adalah dalam bentuk isim kata nama. Masih lagi contoh yang sama, an-namlu yaqra'ul kitaba. Semut membaca buku. Dan kita pergi kepada isti'arah makniyah. Yang majaz ialah fi'il. Kata yang majaz ialah fi'il. Contoh, bakatis sama'u, langit menangis. Al-majaz mursal sababiyah, yang disebut adalah penyebab, tapi yang dimaksudkan ialah hasil bagi penyebab tersebut. Contoh, lil abi yadun ala usratihi. Adun di sini bermaksud kuasa. Bermaksud bagi bapa, dia mempunyai kuasa ke atas keluarganya.
Baik, yang seterusnya majaz mursal musababiyah, yang disebut adalah hasil tetapi yang dimaksudkan ialah penyebab. Contoh, unzila minas samai rizqa, diturunkan daripada langit rezeki. Yang dimaksudkan di sini adalah hujan. Yang seterusnya majaz mursal juz'iyah, yang disebut adalah sebahagian tetapi yang dimaksudkan ialah keseluruhan. Contoh, al-ainu yaqra'ul kitaba, mata adalah sebahagian anggota badan. Yang dimaksudkan ialah keseluruhan, iaitu seorang pengintip. Al-ainu yaqra'ul kitaba bermaksud pengintip membaca buku. Al-majaz mursal kulliyah, yang disebut semua tetapi yang dimaksudkan hanya sebahagian. Contoh, sarqal lissu al-baita, pencuri mencuri rumah. Yang disebut pencuri mencuri rumah tapi yang dimaksudkan bukanlah sebuah rumah tapi sebahagian. Majaz mursal i'tibar makana, yang disebut itu adalah masa lampau tapi dimaksudkan yang sedang berlaku. At-tiflu yadrusu fil jami'ah, kanak-kanak belajar di universiti. Yang dimaksudkan bukan seorang kanak-kanak tetapi seorang yang telah dewasa belajar di universiti. Al-majaz mursal i'tibar ma yakun, bermaksud yang disebut itu ialah pada masa akan datang tapi yang dimaksudkan ialah apa yang sedang berlaku pada ketika itu. Waladat al-ummu al-muhandisa, ibu melahirkan seorang jurutera. Jurutera itu pada masa akan datang tetapi dimaksudkan ialah seorang bayi. Majaz mursal haliyah, haliyah keadaan, yang disebut ialah keadaan tetapi yang dimaksudkan ialah tempat yang berkeadaan berikut. Contoh, al-mu'minu fi rahmah, orang beriman di dalam kerahmatan. Di manakah tempat adanya rahmat, iaitu syurga. Maka yang dimaksudkan ialah syurga. Seterusnya majaz mursal mahalliyah, yang disebut ialah tempat tetapi yang dimaksudkan ialah mereka yang berada di dalam tempat tersebut. Sebagai contoh, najahat al-madrasatu fil musabaqah, telah berjaya sekolah di dalam pertandingan. Yang dimaksudkan ialah pelajar. Seterusnya sajang, al-insanu bi adabihi la bizihi wa siyabihi, itu sama rima akhirnya. Dan kita teruskan dengan jinas. Jinas tam ialah dua perkataan yang sama sebutan tetapi berbeza pada maksud. Contoh, sama ramadanu fi ramadana. Ramadan pertama adalah nama orang. Ramadan yang kedua adalah nama bulan. Jinas ghairu tam beza pada syak baris. Contoh, al-mar'atu amama al-mir'ah, berbeza pada baris. Al-mar'atu, kata yang kedua adalah mir'ah, jadi seorang wanita berada di hadapan cermin. Jinas ghairu tam berbeza pada naung, jenis huruf. Contoh, anzuru al-humazata wal-lumazah. Jinas ghairu tam tartib, berbeza pada susunan huruf. Contoh, anzurul alima wal amila. Jinas ghairu tam adad, berbeza pada bilangan. Sebagai contoh, anzuru al-jawa wal jawanih. Lihat yang seterusnya pelajar, iqtibas. Iqtibas dengan mengolah dalil naqli kepada ayat. Contoh, innamal muslimuna ikhwah. Seterusnya tibak ijabi ialah dua perkataan yang berlawanan dalam satu ungkapan. Contoh, al-ghani wal faqir, kaya dan miskin. Al-ghani wal faqiru yatahaddatsani, berbual. Seterusnya tibak salbi ialah dua perkataan yang berlawanan tapi dengan menggunakan huruf nafi. Huruf nafi ataupun nahi. Contoh, at-tullabu yatakallamuna wa la yatakallamuna. Yatakallamuna dan perkataan la yatakallamuna. Para pelajar,
ada yang bercakap dan ada yang tidak bercakap. Yang terakhir, yang seterusnya, al-muqabalah. Al-muqabalah ialah terdapat lebih daripada satu pasang perkataan yang berlawanan dalam satu ungkapan. Contoh, uhibbus sidqa wa akrahul kaziba. Aku suka akan kebenaran dan benci pendustaan. Satu perkara yang dusta ataupun bohong. Baik pelajar, mari kita kembali kepada contoh soalan balaghah. Datangkan misal. Uslub insya'i berdasarkan nota yang telah Ustaz jelaskan tadi. Uslub insya'i, iqra al-kitaba. Baik pelajar, mari kita teruskan dengan soalan yang kedua. At-tashbih al-muakkad mufassal, iaitu tashbih yang tidak mempunyai adat tetapi mempunyai wajah. Sebagai contoh, at-talibu namlun nasyatan. At-talibu namlun nasyatan. Baik, alhamdulillah para pelajar, demikianlah teknik menjawab soalan 3 dan 4 bagi kertas 2 Bahasa Arab SPM 2020. Dan akhir sekali, Ustaz berharap para pelajar dapat mengaplikasikan kesemua tips yang telah dikongsikan oleh Ustaz Muhammad Sidqi dan Ustaz Yusrizal bin Suhami dalam menjawab soalan kertas 1 dan kertas 2 Bahasa Arab SPM 2020 dengan jayanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.